Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Rabu 6 September. Kita mulakan dengan perkembangan ini terlebih dahulu. Pemain industri minyak sawit di Sarawak dinasihat agar memberi fokus terhadap penggunaan teknologi terkini dalam mengatasi isu kebergantungan tenaga buruh asing sekaligus menyesuaikan diri dengan peralihan ekonomi berasaskan kelestarian alam sekitar. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, walaupun Sarawak memainkan peranan penting dalam pengeluaran minyak sawit mentah di Malaysia, manakala penglibatan pekebun kecil tempatan, terutamanya dalam kalangan pemilik tanah, adat Bumi Putera telah menjadi antara penggerak utama usaha tersebut. Selari dengan agenda ekonomi hijau, pemain industri minyak sawit kini perlu mengambil kira faktor sosial dan pemeliharaan alam sekitar melalui pengurusan peladangan sawit secara mampan dan berasaskan teknologi bagi menepati keperluan pasaran global. For people who are in this industry in Sarawak, I would advise for you to adjust to the new technology, the new environment, so that you are able to place your position in the marketplace, and this is important. Premier Sarawak juga memberitahu penggunaan teknologi dalam tadbir urus peladangan sawit bukan sahaja mampu meningkatkan tahap efisien pengeluaran minyak sawit, malah berpotensi mengatasi isu berkaitan kebergantungan terhadap tenaga buruh asing. Beliau berkata demikian pada sidang media perasmian persidangan dan pameran tinjauan harga minyak sawit di Laurik Malaysia Timur East Malaysia POC 2023 yang berlangsung di Kuching semalam. Program 2 hari anjuran Bursa Saham Malaysia Berhad itu bertujuan menyediakan platform kepada pemain industri minyak sawit dari dalam dan luar negara berkongsi idea, maklumat serta trend terkini pasaran minyak sawit. Orang awam harus memberi kerjasama dalam menangani punca jerebu dan mengurangkan risikonya. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ungah Embas, data Indeks Pencemaran Udara IPU yang direkodkan di negeri ini telah menunjukkan bacaan yang tidak sihat bagi beberapa bahagian di Sarawak. Katanya oleh itu, orang ramai perlu mengambil langkah berjaga-jaga apabila menghadapi tempoh cuaca panas dan kering, termasuk minum air yang mencukupi dan mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup separuh muka, terutamanya bagi mereka yang berisiko tinggi. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di tapak projek jambatan sejingkat Tanjung Bakos malam. Justru katanya pelbagai langkah telah diambil oleh agensi kerajaan termasuk rondaan di lapangan dengan menggunakan drone, menghentikan pengeluaran permit pembakaran terkawal serta mengeluarkan notis larangan pembakaran terbuka kepada semua pemaju projek. Selain itu katanya turut diadakan program kesedaran larangan pembakaran terbuka bersama agensi berkaitan bagi memastikan kualiti udara terjaga. Isu masalah laluan kenderaan yang sempit dan kekurangan tempat letak kereta yang dihadapi penduduk di flat Taman Dahlia Matang Kuching akan diselesaikan dalam tempoh terdekat. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak mahu agar masalah ini segera diatasi bagi kesesaan dan keselamatan penghuni di kawasan berkenaan, terutama sekiranya berlaku kecemasan. Datuk Seri Dr. Sim mendedahkan bahawa satu laluan akses dua hala sepanjang 210 meter di cadang akan dibuka bagi kegunaan penghuni di kawasan berkenaan yang ketika ini menggunakan laluan sementara milik pihak persendirian. Menurut beliau, satu perbincangan bersama Perbadanan Pembangunan Perumahan, ketua-ketua masyarakat pihak kontraktor agar tidak menutup laluan milik pihak persendirian itu sehingga laluan akses siap dibuka. Selain itu, beliau memberitahu cadangan bagi pembesaran laluan pejalan kaki yang lebih kondusif akan ditambah untuk laluan pelajar sekolah yang kerap menggunakan laluan jalan raya sedia ada. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Surau Flat Taman Dahlia semasa melawat ke tapak pembinaan laluan baru di Flat Taman Dahlia Matang Kuching. Beliau juga menerima cadangan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazruddin Abdul Rahman berikutan aduan kekurangan tempat letak kereta yang telah menyebabkan orang ramai meletak kenderaan bertindih sehingga menyebabkan kesesakan dan laluan sedia ada menjadi semakin sempit. Flat Taman Dahlia tersebut mempunyai 817 unit dan didiami hampir 5,000 penduduk.
Sandar komitu se bau nu bauku jalinkan perpaduan. Saya tertarik dengan segulai sejalan. Saya nak pastikan moto segulai sejalan ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya di mana-mana saya pergi, bila bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejalan. ความห่วงใยรวมใส่ความเข้านั้นขอพระองค์ทรงพระเจริญ Kembali bersua. Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak (MTCP) terus menjalin kerjasama dengan China dalam sektor pelancongan. Dalam hal ini, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah telah melakukan kunjungan hormat kepada Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pertukaran Antarabangsa dan Kerjasama Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan Republik Rakyat China Peng Yubin di pejabatnya di China pada Isnin lepas. Antara perkara yang dibincangkan termasuk Sarawak sebagai destinasi pelancongan yang bertanggungjawab dan kaedah yang telah dilaksanakannya bagi menerajui pembangunan eko-pelancongan di samping bertindak sebagai hub acara perniagaan yang semakin berkembang di Asia Tenggara. Selain itu, turut dibincangkan cara mempermudahkan perjalanan dan pertukaran pelawat, pendidikan, dialog dasar serta kerjasama dalam pelancongan, seni dan budaya. Kerjasama antara kedua-dua pihak ini dialu-alukan bagi memberi manfaat dalam merangsang pertumbuhan ekonomi serantau. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim turut memaklumkan tentang kemungkinan penerbangan terus antara Sarawak dan China serta kempen pelancongan dan penyertaan bersama dalam acara pelancongan. Sementara itu, Peng Yubin menekankan aspek penting bagi pelancong China, terutama sekali berkaitan keselamatan. Katanya untuk membangunkan kerjasama berkaitan, China akan menyediakan memorandum persefahaman MOU khusus untuk inisiatif pelancongan. Hadir sama Timbalan Menteri MTCP, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Kes tipu dalam talian di Sarawak mencatatkan kerugian sebanyak 49.3 juta ringgit dalam tempoh Januari hingga akhir Julai tahun ini. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, jumlah kerugian ini adalah peningkatan sebanyak 99.56% berbanding tempoh sama tahun lepas. Tahun lepas, kerugian sebanyak 24.7 juta ringgit direkodkan oleh pihaknya. Jelasnya lagi, tahun ini Sarawak mencatatkan sebanyak 1,161 kes jenayah komersial berbanding 1,306 kes tahun sebelumnya. Daripada laporan polis yang dibuat oleh mangsa tahun ini, sebanyak 345 tangkapan telah direkodkan bagi tahun ini. Seramai 553 orang termasuk dari kes-kes tahun sebelum ini telah dituduh di mahkamah. Pertuduhan tersebut melibatkan 538 kertas siasatan dan jumlah pertuduhan keseluruhan sebanyak 750 pertuduhan dengan jumlah pelatusan pertuduhan sebanyak 41.1%. Beliau berkata demikian pada program Town Hall Anjuran Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu yang diadakan di Dewan Chancellor Tun Abdul Taim Mahmud, Universiti Teknologi Sarawak UTS. Program ini adalah program kerjasama Pusat Khidmat Dun Pelawan dan UTS. Jelasnya program ini diadakan sebagai satu platform untuk memperolehi pandangan dan idea komuniti serta membincangkan isu gejala sosial. Matlamat program ini adalah menjurus kepada jenayah cyber, terutama skema dan cara mengelakkan diri dari menjadi mangsa penipuan dalam talian. Hadir merasmikan program ini adalah Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Ming Tee. Program Serian Rafting Challenge kembali lagi memeriahkan bandar itu selama 2 hari bermula 8 hingga 9 September ini. Menurut Ahli Parlimen Serian Datuk Sri Richard Rio Jaim, acara tahunan Majlis Daerah Serian sejak tahun 2012 itu merupakan edisi ke-11 yang akan diadakan.
Katanya antara pengisian program pada tahun ini ialah pertandingan Ratu Bilanting, sukan neka, aktiviti jualan dan penampilan khas 10 perahu berhias. 10 perahu berhias yang terpilih akan mendahului 2 rakit pertama ke garisan penamat. Beliau berkata demikian pada sidang media program Serian Rafting Challenge Festival 2023 di Majlis Daerah Serian semalam. Menurut Dato' Sri Richard, objektif program ini adalah untuk mempromosi ekopelancongan di bahagian Serian yang mempunyai acara sukan ekstrim dan rekreasi di samping memberi peluang kepada masyarakat tempatan untuk menjana pendapatan. Berita itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Rabu 6 September. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Salam Malaysia Madani.